Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini bersama lagi dengan Cikgu Ida berkaitan dengan Sejarah Tingkatan 5 Bab 6 Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia. Cikgu mengharapkan semua pelajar dapat menonton video ini untuk pembelajaran sejarah bab 6. Jom bersama dengan Cikgu Ida. Terdapat dua subtajuk yang akan Cikgu kongsikan pada hari ini ialah berkaitan dengan tajuk 6.4 Isu Pembangunan dan Ekonomi. Kedua, tajuk 6.5 Tragedi Hubungan Antara Kaum. Standard pembelajaran yang ingin cikgu capai pada perkongsian ini ialah berkaitan dengan pelajar dapat menjelaskan langkah-langkah mengatasi isu pembangunan dan ekonomi. Kedua, pelajar dapat menghuraikan tragedi hubungan antara kaum. Kita lihat dulu tajuk yang pertama. Tajuk 6.4 Isu Pembangunan dan Ekonomi. Untuk makluman semua pelajar, kerajaan telah membentuk satu rancangan yang dikenali sebagai Rancangan Pembangunan 5 Tahun bagi memastikan usaha pembangunan dan ekonomi nasional dapat dilaksanakan di semua negeri di Malaysia. Ianya bukan saja melibatkan Semenanjung Tanah Melayu tetapi juga melibatkan Sarawak dan Sabah dalam rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Apakah cabaran yang dihadapi oleh kerajaan Malaysia selepas pembentukan Malaysia? Iaitu isu pembangunan ekonomi. Kerajaan berusaha untuk meningkatkan taraf hidup penduduk. Terdapat dua isu utama iaitu penyediaan bantuan keuangan oleh institusi keuangan kepada pengusaha Bumiputera. Dan yang kedua ialah isu kemudahan pengangkutan dan perhubungan terutamanya di kawasan luar bandar. Kita lihat apakah yang terkandung dalam rancangan Malaysia pertama berkaitan dengan isu pembangunan ekonomi. Untuk makluman semua pelajar, negara kita terlalu bergantung pada ekspor getah dan biji timah. Kedua, permasalahannya ialah isu kejatuhan harga bahan mentah. Ketiga ialah berkaitan dengan penggunaan teknologi dan peralatan yang masih ketinggalan ataupun masih di tahap tradisional. Keempat, berkaitan dengan pendapatan petani yang masih lagi rendah. Dan yang terakhir, pertanian komersial di negara kita masih kurang diusahakan. Inilah antara beberapa cabaran dalam pembangunan ekonomi Malaysia selepas pembentukan Malaysia. Kita lihat bagaimana usaha ini dapat diatasi. Pertama, kerajaan telah cuba mempelbagaikan kegiatan ekonomi, pertanian dan industri pemprosesan. Kedua, kerajaan juga akan mencari pasaran baru bagi tanaman getah dan pelombongan biji timah. Ketiga, mempelbagaikan bidang pertanian terutamanya dalam tanaman komersial seperti kelapa sawit dan koko. Dan yang terakhir, cuba mempelbagaikan pengeluaran komoditi negara. Seterusnya,
kita lihat isu yang kedua, iaitu berkaitan dengan isu taraf hidup yang berbeza. Kerajaan telah melancarkan satu program pembangunan negara berasaskan satu rancangan bersepadu. Kedua, dengan menggerakkan aktiviti perkilangan dan pembuatan negara dengan membuka kawasan baharu untuk pertanian dan perkilangan serta pembuatan. Seterusnya, usaha yang ketiga ialah mempercepatkan integrasi dalam kalangan penduduk pelbagai kaum dan di kalangan negeri di Malaysia. Yang keempat, cuba mendapatkan bantuan daripada Bank Dunia untuk membantu taraf hidup rakyat di negara kita. Isu seterusnya ialah berkaitan dengan isu masalah kesihatan dan sosial, di mana keperluan asas dan hak wanita dari segi kehamilan yang terhad untuk memperolehi kesihatan yang lebih baik. Kurangnya kemudahan perkhidmatan kesihatan profesional kepada ibu-ibu yang mengandung. Dan seterusnya, kadar kelahiran yang tidak normal dan kematian yang tinggi terhadap bayi-bayi yang baru lahir dan kalangan ibu-ibu. Bagaimanakah usaha kerajaan untuk mengatasinya? Kerajaan telah cuba mengurangkan kadar kelahiran yang menimbulkan masalah, memperkenalkan program perancang keluarga. Dan yang ketiga, menambah baik perkhidmatan kesihatan, terutamanya di kawasan luar bandar. Isu yang seterusnya ialah isu berkaitan dengan cabaran dalam aspek peluang pekerjaan yang terhad dan kadar pengangguran yang meningkat. Kerajaan cuba menubuhkan beberapa pusat latihan kemahiran vokasional dan teknikal bagi tujuan meningkatkan kemahiran penduduk dan meluaskan peluang pekerjaan kepada penduduk, terutamanya pekerjaan yang melibatkan kemahiran. Itulah antara beberapa perkara cabaran yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi selepas pembentukan Malaysia. Kita pergi pula kepada tajuk yang kedua, iaitu tajuk 6.5 berkaitan dengan tragedi hubungan antara kaum. Tragedi hubungan antara kaum itu merujuk kepada peristiwa rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969. Peristiwa ini telah membawa kepada diadakan pilihan raya umum ketiga. Keputusan pilihan raya menyebabkan berlaku ketegangan antara penyokong parti politik yang memprovokasikan keadaan. Ini mencetuskan rusuhan kaum, terutamanya berlaku di bandar seperti di Kuala Lumpur, Selangor dan sekitarnya. Kita lihat apakah faktor yang mendorong kepada berlakunya rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Pertama ialah kesan daripada ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial di negara kita. Kedua, semasa kempen pilihan raya, terdapat parti politik yang mengeksploitasi isu yang menyentuh sensitiviti sesuatu kaum semasa melakukan kempen pilihan raya. Manakala Parti Komunis Malaya telah mengambil kesempatan mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara kaum. Seterusnya,
parti yang bertanding juga menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan untuk mendapat sokongan daripada pengundi. Perarakan kemerdekaan, kemenangan ketika pilihan raya tidak terkawal sehingga menimbulkan kekacauan dan perbuatan provokatif. Inilah antara sebab-sebab ataupun faktor yang menyebabkan berlakunya rusuhan pada 13 Mei 1969. Seterusnya, kita lihat bagaimanakah langkah mengatasi peristiwa tersebut sehingga membawa kepada ketegangan hubungan antara kaum. Kerajaan telah mengisytiharkan darurat. Kedua, menubuhkan Majlis Gerakan Negara atau dikenali juga sebagai Mageran. Ketiga, peranan raja juga memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah ketegangan antara kaum. Kita lihat satu persatu langkah pengisytiharan darurat yang diisytiharkan oleh Yang di-Pertua Agong pada 16 Mei 1969 ke seluruh negara. Apa yang berlaku ketika pengisytiharan darurat ialah perlembagaan digantung manakala parlimen ditangguhkan. Kerajaan juga mewujudkan pusat perlindungan di beberapa tempat semasa pengisytiharan darurat. Manakala pihak poli pula menguatkuasakan perintah berkurung. Satu jawatan kuasa telah ditubuhkan untuk menyusun semula perkhidmatan Jabatan Penerangan bagi memastikan bekalan makanan diperolehi oleh penduduk. Kerajaan telah memindahkan mangsa rusuhan ke pusat perlindungan dan memastikan bekalan makanan diperolehi. Pusat perpindahan terdapat di Stadium Merdeka dan Tionam Settlement. Kerajaan juga memagarkan kawasan kampung baru dan menjadikan kawasan tersebut ialah kawasan perintah berkurung. Itulah antara beberapa perkara yang berlaku ketika pengisytiharan darurat. Seterusnya, kita lihat pula penubuhan Majlis Gerakan Negara iaitu Mageran. Ianya dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak Husin dan terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam, pegawai tinggi polis dan tentera. Kerajaan diberi kuasa memerintah semasa darurat dari 16 Mei 1969 hingga 23 Februari 1971 untuk mengawal ketenteraman negara. Fokus Mageran ataupun Majlis Gerakan Negara adalah untuk mengatasi masalah perpaduan dan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Beberapa perkara telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Mageran, iaitu mengembalikan keamanan dan undang-undang negara, menentukan pentadbiran yang dilaksanakan adalah licin. Ketiga, mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum dalam negara. Keempat, menggantung sementara penerbitan semua akhbar bagi memberi peluang kepada mengatasi masalah rusuhan atau masalah perpaduan antara kaum.
Seterusnya, menguatkuasakan Akta Hasutan 1948 supaya tidak ada lagi isu-isu hasutan dalam masyarakat. Dan seterusnya yang terakhir, menapis berita palsu dan menerangkan usaha-usaha kerajaan melalui Jabatan Penerangan untuk memupuk perpaduan kaum. Langkah yang terakhir ialah melibatkan peranan raja. Raja juga memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah perpaduan kaum ataupun masalah yang berlaku hasil daripada tragedi hubungan antara kaum. Raja-raja Melayu seperti Sultan Perak, iaitu Sultan Idris Iskandar Shah II, menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Pemimpin masyarakat dan politik negara Perak menubuhkan satu jawatan kuasa dikenali sebagai Jawatan Kuasa Muhibah supaya masyarakat lebih bersatu padu. Jawatan kuasa juga ditubuhkan menulis surat merayu penduduk supaya bertenang dan membantu mengekalkan keamanan negara kita. Manakala di negeri-negeri lain, raja juga turut meminta rakyat supaya bertenang dan mematuhi undang-undang. Peranan yang dimainkan oleh raja, oleh mageran dan seterusnya peristiharan darurat mampu mengatasi masalah tragedi hubungan antara kaum. Setakat itu saja perkongsian cikgu berkaitan dengan dua cabaran utama selepas pembentukan Malaysia. Negara menghadapi pelbagai cabaran selepas pembentukan Malaysia. Antara cabarannya termasuklah dari segi pembangunan, sosioekonomi, politik, ancaman komunis dan keselamatan. Pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah bekerjasama bagi mengekalkan keamanan yang dikecapi agar dapat hidup dalam suasana yang aman dan makmur. Sebagai pengakhirannya, cikgu menyediakan latihan pengukuhan kepada pelajar supaya pelajar dapat mengulang kaji. Sebagai pengakhirannya, cikgu ingin mengucapkan sekian terima kasih kepada semua pelajar yang menonton channel Sejarah Cikgu Ida. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.